Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pelajar semua? Pada hari ini, pelajar-pelajar akan bersama saya, Ustaz Muhammad Hang Tuah bin Ismail, dalam program Kelantan Ikhlas. Ustaz berharap pelajar semua sihat dan sentiasa bersemangat untuk mempelajari sesuatu yang baru dalam pendidikan Islam. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, pembelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan bidang akhlak Islamiah. Pelajaran ke-24 halaman 184 hingga 190 yang bertajuk Malu Perisai Iman. Diharapkan pelajar-pelajar semua dapat memberi perhatian sehingga berupaya menjadikannya sebagai panduan dalam kehidupan. Baiklah, para pelajar sekalian, sebelum kita meneruskan perbincangan kita pada hari ini, marilah kita sama-sama melihat apakah objektif pembelajaran yang harus dicapai oleh pelajar pada hari ini. Pada akhir pembelajaran nanti, pelajar seharusnya dapat, yang pertama, menyatakan maksud malu. Yang kedua, menyatakan contoh sifat malu yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, menjelaskan tentang sifat malu yang dituntut dan yang dilarang beserta contoh-contohnya. Yang keempat, menerangkan hubungan sifat malu dengan iman. Yang kelima, menerangkan kepentingan sifat malu. Dan yang terakhir, itu yang keenam, mengamalkan sifat malu dalam kehidupan seharian secara beradab dan istiqamah. Sebelum Ustaz membicarakan topik ini secara lebih lanjut, marilah kita sama-sama meneliti keratan akhbar yang tertera. Keratan akhbar yang pertama, perlu ada budaya malu. Keratan akhbar yang ketiga, menangis malu akibat dipanggil buntat. Keratan akhbar yang ketiga, tidak malu kongsi gambar bogel. Sementara keratan akhbar yang terakhir, hilang rasa malu, malapetaka bangsa. Baik, pelajar-pelajar sekalian, berdasarkan keratan akhbar tersebut, apakah yang pelajar fikirkan? Ya, paparan akhbar di atas menunjukkan bahawa dalam menjalani kehidupan, kita perlu mempunyai sifat malu. Justru, wajarlah Islam menitik beratkan sifat malu dalam kehidupan. Baiklah pelajar sekalian, untuk lebih memahami tentang topik malu sebagai perisai iman, marilah kita melihat pengertian malu itu sendiri. Dari segi bahasa, malu bermaksud kembali kepada perasaan fitrah dan rasa segan. Sementara dari segi istilahnya, berasa aib atau perasaan yang tidak selesa untuk melakukan sesuatu yang buruk kerana tidak mahu dihina. Untuk memudahkan pelajar menguasai pengertian, Ustaz telah boldkan dengan warna merah dan ia boleh dianggap sebagai kata kunci yang melengkapkan pengertian malu itu sendiri. Perkataan yang paling penting dalam keseluruhan kunci ini adalah perkataan berasa aib. Untuk pengetahuan pelajar semua, bagi soalan yang berkaitan dengan pengertian atau maksud bagi sesuatu istilah, lazimnya kata tugas yang digunakan oleh penggubal soalan itu berkaitan dengan apakah dan nyatakan. Sebagai contohnya, apakah maksud malu atau nyatakan pengertian malu. Bagi soalan seperti ini, pelajar perlu memberi jawapan dengan mengingati kata kunci yang telah
diberikan. Kesilapan yang biasa berlaku ialah pelajar tidak dapat memberikan jawapan yang lengkap kerana tidak mengingati istilah-istilah yang telah dipelajari. Oleh itu mereka hanya mendapat separuh markah yang diperuntukkan. Baiklah para pelajar sekalian, seterusnya marilah kita lihat kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu berkaitan dengan kedudukan sifat malu dalam Islam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna likulli dinin khuluqan wa khuluqul Islam al-haya." Maksudnya, sesungguhnya bagi setiap agama itu ada akhlak dan akhlak Islam adalah malu. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, sifat malu yang kita pelajari ini adalah satu daripada keindahan akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah betapa luhurnya sifat malu yang ditunjukkan oleh baginda apabila menghadap Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih lagi melakukan banyak ibadah walaupun beliau adalah seorang yang maksum, yakni tidak mempunyai dosa dan telah terjamin mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana sifat malu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau berusaha untuk menjadi hamba yang lebih bersyukur. Dan hal ini dapat kita lihat daripada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Mughirah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gigih menunaikan salat malam sehingga bengkak kedua-dua belah kakinya. Apabila ditanya, baginda menjawab, "Afala akuna 'abdan syakura?" Adakah aku ini hamba yang tidak bersyukur? Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, tidak mahukah kita mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, sifat malu yang kita pelajari pada hari ini boleh dikategorikan kepada dua bahagian. Yang pertama, sifat malu yang dituntut di dalam agama, dan yang keduanya iaitu sifat malu yang dilarang di dalam agama. Baiklah, selepas kita mengetahui tentang pembahagian sifat malu dalam agama, sekarang marilah kita lihat satu persatu apakah kandungan dan contoh-contohnya. Sifat malu yang dituntut. Pertama, malu melakukan maksiat yang haram. Contohnya berjudi, mengumpat, mengutuk rakan dan sebagainya. Perkara tersebut adalah haram dan dibenci di dalam agama. Yang kedua, malu melanggar perintah Allah. Contohnya, tidak menunaikan solat atau makan di khalayak ramai pada siang hari di bulan Ramadan. Yang ketiga, malu meninggalkan perkara sunat. Contohnya, tidak menderma ketika rakan ditimpa musibah. Yang keempat, malu melakukan perkara makruh. Contohnya, makan dengan tangan kiri, berbual kosong dan bercakap dengan tidak sopan. Baiklah, sekarang ini mari kita perhatikan pula tentang apakah yang terkandung di dalam sifat malu yang terlarang. Sifat malu yang dilarang atau terlarang. Pertama, malu belajar. Contohnya, malu berada di hadapan kelas, malu membaca di khalayak ramai, malu ke majlis ilmu, malu bertanya guru, malu mendampingi ulama. Yang kedua, malu melakukan perintah agama. Contohnya, malu menjadi imam solat, malu berucap di khalayak ramai,
Malu mengaku bahawa ibu bapa kita yang tua dan miskin adalah ibu bapa kita. Yang ketiga, malu melakukan kebaikan. Contohnya, malu bertanya di dalam majlis ilmu dan sebagainya. Daripada apa yang kita pelajari tentang sifat-sifat malu yang dilarang dan yang sifat malu yang dianjurkan dan juga sifat malu yang dilarang, maka beberapa soalan boleh diketengahkan pada bahagian ini. Contohnya, iaitu soalan berkaitan dengan kata tugas nyatakan dan senaraikan. Untuk soalan yang berkaitan dengan kata tugas ini, pelajar hanya perlu memberi isi sahaja dan tidak perlu memberi huraian. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, seterusnya kita akan melihat tentang hubungan sifat malu dengan iman. Untuk itu, marilah kita lihat hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Al-haya'u minal iman." Hadis muttafaqun alaihi. Terjemahannya, malu itu sebahagian daripada iman. Hadis di atas menjelaskan bahawa tahap iman seseorang berkait rapat dengan sifat malu yang dimilikinya. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, di sini Ustaz akan huraikan bagaimana sifat malu mempunyai hubungan rapat dengan keimanan. Yang pertama, malu yang dimaksudkan ialah malu menepati kehendak syarak dan malu yang membawa kepada kebaikan. Baik pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, kita di Malaysia, kebanyakan masyarakatnya beragama Islam. Tapi kalau kita ke Eropah, masyarakatnya beragama lain. Sifat malu di dalam agama mereka berbeza dengan sifat malu dalam agama kita. Maka yang kita hendak di sini ialah malu yang menepati kehendak Islam itu sendiri. Kalau malu dikehendaki yang berkait dengan masyarakat lain atau agama lain, terkeluar daripada apa yang kita kategorikan di sini. Sebagai contoh, bersalam-salaman dengan lelaki dan perempuan dalam masyarakat lain adalah bukan salah satu daripada benda yang aib atau benda yang memalukan. Tetapi dalam Islam, ianya dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak malu kerana melanggar dan tidak menepati kehendak syarak itu sendiri. Baik, yang kedua, orang yang beriman akan sentiasa malu melakukan larangan dan meninggalkan suruhannya. Di sini kita dapat lihat bahawa orang yang beriman, dia merasa malu untuk melakukan sesuatu di luar jangkaan, di luar normal manusia. Sebagai contoh, perbuatan untuk mengkhianati orang lain dengan membuat sesuatu jenayah. Jadi orang yang beriman, mereka ini tidak akan melakukan jenayah tersebut. Kenapa? Kerana mereka malu. Malu kepada pencipta, malu kepada masyarakat dan sebagainya. Perbuatan ini menepati dengan normal kehidupan yang dikehendaki oleh Islam itu sendiri. Baik, yang ketiga. Sebaliknya, orang yang tiada sifat malu akan melakukan maksiat tanpa segan silu. Ini kita dapat lihat. Di dalam akhbar ada dipaparkan. Sekarang ini kita melihat ramai di kalangan remaja-remaja kita. Mereka membuat sesuatu perkara yang kita katakan di luar norma munasabah. Contohnya mereka share sesuatu gambar seperti yang kita tengok dalam keratan akhbar tadi, iaitu gambar bogel misalnya. Mereka hantar video-video yang
menyebabkan berlakunya pelbagai macam fitnah dalam masyarakat dan sebagainya. Ini semua adalah perbuatan maksiat yang dilakukan tanpa segan silu. Baik, yang keempat. Oleh itu, keimanan dan ketaatan seorang itu berkait rapat dengan sifat malu. Jadi kalau kita nak lihat manusia itu manusia yang beriman, maka kita lihat pada sifat malunya. Kalau seseorang itu malu melakukan perbuatan maksiat, seorang itu semakin taat mengerjakan kebaikan, berarti seorang itu memiliki sifat malu yang terdapat di dalam agama itu sendiri. Dan seseorang itu dikatakan memiliki iman yang kental berbanding dengan orang yang tidak malu. Baiklah, pelajar-pelajar sekalian, setelah kita menghayati semua isi-isi penting dalam bab ini, sekarang marilah kita melihat kepentingan sifat malu. Pertama, sifat malu dapat mewujudkan rasa takut dan segan untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana mereka merasakan bahawa Allah Subhanahu wa taala melihat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, wala habbatin fi zulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin." Dalam ayat yang Ustaz bacakan tadi, memberi pengertian bahawa Allah Subhanahu wa taala mengetahui, tidak gugur selai daun, illa ya'lamuha, melainkan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala habbatin fi zulumat, begitu juga dengan jika sekiranya terdapat satu bijian di dalam gelap yang pekat. Wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Begitu, sama ada ia berada di tempat yang kering atau basah, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Yang kedua, menjadi benteng keimanan agar maruah terjaga dan terhindar daripada terjebak dengan gejala yang tidak bermora. Orang yang malu, mereka memikirkan tentang maruah diri, mereka memikirkan tentang maruah keluarga. Mereka menjaga diri mereka agar terhindar dan terjebak dengan gejala yang tidak bermora. Kalau kita tengok sekarang ini, banyak dalam masyarakat kita pelajar yang ponteng, pelajar yang terlibat dengan dadah, pelajar yang terlibat dengan arak, pelajar yang menipu kedua ibu bapa. Semua perbuatan-perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak bermora. Kenapa benteng mereka roboh? Kerana mereka tidak lain dan tidak bukan, tidak mempunyai sifat malu yang mantap dalam diri mereka. Oleh itu, sifat malu ini perlu dijadikan satu amalan kita. Tanam dalam hati kita. Daripada kecil sampailah ke liang lahat. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Yang ketiga, berlomba-lomba mentaati perintah Allah dan Rasul. Orang yang bersifat malu, dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia malu bahawa Allah Taala melihat. Dia malu kerana dia mendapat anugerah Allah. Dia adalah hamba. Dalam masa yang sama, dia tidak mensyukuri akan apa yang dikurniakan Allah. Dia tidak menghayati, dia tidak menghargai apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang bersifat malu, mereka ini akan berlomba-lomba. Mereka ini akan berusaha bersungguh-sungguh untuk memenuhi tuntutan Allah dan Rasulnya. Baik, yang keempat, kecantikan akhlak dan kemuliaan seorang insan. Yang pemalu akan terserlah. Di sini kita akan melihat orang yang malu, akhlaknya lebih elok daripada orang yang tidak pemalu. Orang yang malu tidak akan melakukan perkara-perkara yang menyalahi jenayah, menyalahi norma-norma. Semua agama di dunia ini akan merasai, menghendaki penganut-penganutnya melakukan perkara yang baik. Namun dalam agama kita,
Sifat malu adalah merupakan benteng yang kuat, yang kukuh untuk membawa umat ke arah akhlak tersebut. Baik, yang keenam. Sentiasa terhindar daripada melakukan maksiat. Baik, sebagaimana yang Ustaz terangkan tadi, sifat malu adalah benteng. Benteng yang teramat diperlukan di zaman ini. Ketika dunia yang kita hidup pada hari ini menghadapi pelbagai macam ketika dunia yang kita hadapi ini mempunyai pelbagai macam masalah. Masalah segi ekonomi. Orang yang tak malu, mereka akan melakukan sesuatu, perbuatan yang menipu. Menipu orang lain untuk mendapatkan keuangan secara senang. Begitu juga dari segi lain, orang yang berkehendakkan kedudukan, mereka akan menipu untuk mendapat kedudukan. Mereka yang mempunyai kepentingan lain akan membuat sesuatu, berusaha untuk melakukan perkara di luar norma-norma agama itu sendiri. Perkara-perkara sedemikian, kenapa berlaku perkara-perkara sedemikian? Tak lain dan tak bukan kerana kurangnya sifat malu yang berada di dalam dada-dada manusia. Baik, seterusnya. Sebagai kesimpulannya, pelajar-pelajar sekalian, sifat malu perlu ada pada diri kita. Sifat malu perlu ada pada diri setiap orang yang beriman. Kerana orang yang malu pada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka ini akan menjaga. Mereka ini akan menjaga mata. Mereka ini akan menjaga telinga. Mereka ini akan menjaga mulut dan anggota-anggota lainnya daripada maksiat. Perasaan malu kepada Allah akan membolehkan seseorang itu menjaga diri dan kemaluannya daripada melakukan zina dan sebagainya. Inilah yang dikatakan kebahagiaan apabila seorang itu memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, marilah kita sama-sama menjadikan sifat malu sebagai budaya hidup kita, sifat malu sebagai salah satu daripada kewajipan kita semasa kita berada di sekolah ataupun di dalam masyarakat. Kerana malu akan menjadi benteng kita di zaman ini, insya-Allah. Seterusnya, bagi memastikan semua pelajar menguasai topik yang dipelajari pada sesi ini, pelajar dikehendaki menjawab contoh soalan yang diberi dan membincangkan jawapannya bersama guru dan rakan-rakan di sekolah. Soalannya ialah, yang pertama, apakah maksud malu? Yang kedua, nyatakan dua sifat malu yang dituntut. Soalan ketiga, jelaskan kepentingan sifat malu bagi seorang pelajar. Yang keempat, terangkan bagaimana sifat malu berupaya memberi kesan kepada iman seseorang. Dan soalan yang terakhir, iaitu berdasarkan stimulus daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qal al-haya'u minal iman, malu itu separuh daripada iman. Malu itu sebahagian daripada iman. Soalannya, berikan pendapat anda untuk menyokong maksud hadis di atas. Itu saja untuk kali ini. Semoga apa yang Ustaz sampaikan pada hari ini dapat membantu anda dalam memantapkan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat maju jaya.